Mak Bukit Bendera. Terima kasih Tuan Speaker. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bukit Bendera meminta Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri menyatakan status penyertaan Malaysia untuk perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP dan juga kemajuan untuk penjajian perdagangan bebas lain. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri Kanan. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Pertama, saya ingin mengucapkan penghargaan kepada Yang Berhormat Bukit Bendera yang senantiasa memberikan fokus terhadap usaha-usaha untuk memperkukuhkan kedudukan Malaysia di peringkat global dalam perdagangan dan juga meningkatkan prestasi pelaburan negara. Untuk makluman Yang Berhormat, Jemaah Menteri telah bersetuju supaya Malaysia meratifikasi perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik atau dengan izin CPTPP. Berdasarkan mandat tersebut, kerajaan telah secara rasminya mengirim surat cara ratifikasi atau dengan izin Instrument of Ratification kepada Depository CPTPP iaitu New Zealand pada 30 September 2022. Dengan ini, ratifikasi CPTPP bagi Malaysia dianggap selesai dan ianya akan mula berkuat kuasa bagi Malaysia pada 29 November 2022. Untuk makluman Yang Berhormat, Malaysia merupakan negara ke-9 yang meratifikasi perjanjian ini. Saya juga ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat pada 29 September 2022, Malaysia dan Republik Turki telah memeterai protokol perluasan skop bagi FTA di antara kedua-dua buah negara. Protokol ini merangkumi 3 bab baru iaitu perdagangan sektor perkhidmatan, pelaburan dan e-dagang. Ianya merupakan lanjutan daripada FTA sebelum ini di antara Malaysia dan Turki dalam perdagangan sektor barangan atau dengan izin trade in goods yang telah dikuatkuasakan semenjak tahun 2015. Saya juga ingin melaporkan kepada Dewan Yang Mulia ini berhubung perjanjian perdagangan bebas Malaysia Kesatuan Eropah MEU FTA ataupun MIFTA yang telah tertangguh sejak tahun 2012 berikutan kegagalan kedua-dua pihak untuk mencapai kesepakatan bagi isu-isu sensitif seperti perolehan kerajaan, dasar bumi putera dan hak harta intelek. Namun begitu, semenjak tahun 2017, beberapa perbincangan bersama pihak Kesatuan Eropah telah diadakan bagi mempertimbangkan kemungkinan menyambung semula rundingan ini. Melalui mesyuarat bersama EU pada bulan Julai tahun ini, kedua-dua pihak telah bersetuju untuk mengadakan satu mesyuarat stock taking pada pertengahan bulan ini bagi menentukan hala tuju rundingan tersebut. Satu lagi perkara yang ingin saya laporkan kepada Dewan Yang Mulia ini ialah mengenai beberapa perjanjian yang sedang aktif dirundingkan. Untuk makluman Yang Berhormat, Malaysia terlibat secara aktif di dalam rundingan menaik taraf FTA serantau yang sedia ada bagi perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN Australia New Zealand ANZFTA dan perjanjian perdagangan barangan ASEAN dan ASEAN Trade in Goods Agreement ataupun ATIGA. Penaik tarafan perjanjian-perjanjian ini antara lain melibatkan penambahbaikan bab-bab yang tertentu termasuk liberalisasi tambahan bagi sektor barangan dan perkhidmatan serta cadangan pengenalan peruntukan baru berkaitan MSME, perdagangan dan pembangunan mampan, perolehan kerajaan, pendigitalan dan otomasi prosedur custom serta lain-lain inisiatif berkaitan dengan teknologi hijau dan ekonomi digital. Secara kesimpulannya, nilai tambah yang dirunding dalam perjanjian ini dijangka akan memberikan manfaat tambahan kepada komuniti perniagaan termasuk MSME dan proses naik taraf ini juga bertujuan untuk memastikan perjanjian-perjanjian ini kekal relevan dan mampu menangani cabaran persekitaran ekonomi global yang tidak menentu. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kanan. Silakan Yang Berhormat
Bukit Bendera. Terima kasih jawapan Menteri, dan saya membaca juga laporan final report bertarikh Mac 2022, cost benefit analysis for the potential impact of the CPTPP on the Malaysian economy and key economic sectors. Dan antara lainnya menyebut bahawa syarikat multinasional dan juga syarikat besar bakal mendapat kebaikan lebih dalam CPTPP ini, tetapi juga syarikat-syarikat kecil, industri kecil dan sederhana, mereka mungkin jarang ataupun kurang membuat pengeksportan, directly export kepada negara-negara yang kita menandatangani FTA ini, dan mungkin menghadapi cabaran dari segi IKS dengan perjanjian FTA dengan perdagangan bebas yang akan masuk ke negara Malaysia. Bagaimana? Apakah strategi MITI ataupun kerajaan bagaimana untuk memberikan galakan dan insentif kepada SMEs untuk menghadapi dengan era globalisasi dengan berbagai FTAs, RCEP, CPTPP yang telah ditandatangani oleh Malaysia. Itulah soalan saya. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri Kanan. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Sekali lagi ingin saya menegaskan bahawa antara manfaat yang akan diperolehi oleh sektor-sektor utama ekonomi Malaysia merangkumi perkara-perkara seperti pertama, akses pasaran berkeutamaan ke 3 negara baru iaitu Kanada, Mexico dan Peru, yang pada masa ini Malaysia tidak mempunyai sebarang FTA dengan negara-negara yang berkenaan. Yang kedua, kita juga mendapat akses pasaran tambahan di negara anggota CPTPP iaitu Australia, Brunei, Darussalam, Chile, Jepun, New Zealand, Singapura dan Vietnam. Walaupun Malaysia telah mempunyai FTA dengan negara-negara tersebut, namun akses pasaran yang ditawarkan di bawah perjanjian CPTPP ini adalah jauh lebih luas dan komprehensif, dan ini memberikan kelebihan kepada barangan ekspor Malaysia ke negara-negara tersebut, memandangkan CPTPP menawarkan duty layanan berkeutamaan yang jauh lebih baik berbanding dengan FTA yang sedia ada. Persoalan yang berhormat ialah bagaimana SMEs ataupun PKMS dapat memanfaat daripada perjanjian ini. Saya nak tegaskan sekali lagi bahawa apabila kita meratifikasi perjanjian ini, ianya tidak berhenti di sini. Malahan arahan telah dikeluarkan kepada pegawai-pegawai MITI dan kementerian serta agensi yang berkaitan untuk terus mengadakan libat urus dan dialog dengan stakeholder, pemegang taruh di dalam negara, sama ada syarikat besar ataupun syarikat SMEs, supaya mereka memahami obligasi dan hak serta manfaat-manfaat yang dapat diperolehi daripada perjanjian-perjanjian ini termasuk RCEP dan juga CPTPP. Dan libat urus ini akan berjalan dalam mulai bulan ini mengikut sektor-sektor tertentu seperti sektor E&E, sektor pharmaceutical dan sektor pembinaan, supaya pemain-pemain tempatan dapat memahami manfaat yang boleh diperolehi daripada perjanjian-perjanjian ini. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Terima kasih. Yang Berhormat Jempol dulu. Terima kasih Tan Sri Speaker. Tadi Menteri ada sebut selain daripada Malaysia, 8 lagi negara Australia, Kanada, Jepun, Mexico, New Zealand, Singapura, Vietnam dan Peru telah meratifikasikan CPTPP. Penyerahan instrumen ratifikasi IOR menyaksikan Malaysia menjadi negara ke-9 Perjanjian Perdagangan Bebas FTA, dan ini berterai pada 8 Mac 2018. Saya nak bertanya, sejauh manakah manfaat yang diperolehi daripada semua sektor dalam negara menerusi CPTPP ini, dan adakah insentif kementerian seperti mana Menteri menjawab tadi, persiapan di sektor perusahaan kecil dan sederhana, apakah mereka mampu bersaing dalam sektor kemasukan barang perkhidmatan dan juga persaingan dalam soal segi kualiti dan harga. Ini juga memberi impak kepada pengusaha PKS di Malaysia. Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih.
Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Saya nak menyatakan di sini bahawa beberapa pengecualian dan juga flexibility berkaitan hak-hak Bumiputera dan juga pemain-pemain tempatan di bawah perjanjian CPTPP telah pun diperolehi. Untuk makluman Yang Berhormat, semua negara anggota CPTPP tidak mempunyai sebarang tempoh peralihan bagi nilai ambang perolehan mereka kecuali Malaysia. Dan inilah kejayaan yang kita capai. Sebagai contoh, boleh saya laporkan di sini, tempoh peralihan bagi negara Malaysia untuk sektor perkhidmatan adalah selama 9 tahun. Untuk sektor barangan selama 7 tahun dan untuk sektor pembinaan selama 20 tahun. Oleh kerana Malaysia telah mendapat tempoh peralihan yang begitu panjang, Kementerian telah pun berbincang dengan Kementerian Keuangan untuk melihat apakah modul-modul tertentu untuk menyiapkan pemain-pemain tempatan khususnya Bumiputera bersedia untuk menyertai perjanjian CPTPP ini. Dan sekarang Kementerian Keuangan dengan MITI sedang melihat dan mengadakan libat urus termasuk dengan Dewan Perniagaan supaya modul-modul ini dapat membantu syarikat-syarikat tempatan bersiap sedia dalam tempoh peralihan ini untuk menyertai perjanjian CPTPP. Dan sukacita saya nak maklumkan di sini juga bahawa komitmen Malaysia berkaitan dengan perolehan kerajaan ataupun government procurement ini adalah terhad kepada peringkat persekutuan sahaja dan ianya tidak melibatkan peringkat negeri. Dan peringkat negeri telah pun dikecualikan daripada skop bab perolehan kerajaan dan ini bermakna kerajaan-kerajaan negeri boleh terus melaksanakan dasar perolehan sedia ada tanpa sebarang perubahan walaupun kita Malaysia telah meratifikasi perjanjian dan menguatkuasakan CPTPP. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Terima kasih. Yang Berhormat Bagan bangun dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Tan Sri Yang Bertua. Saya nak tanya Yang Berhormat MITI tentang ratifikasi yang telah diluluskan oleh Kabinet. Sejauh manakah ia akan dilaksanakan? Kerana seperti tanda yang diberikan oleh Yang Berhormat tadi, bahawa mungkin ini hari terakhir Parlimen bersidang. Dan sekiranya berlaku, macam mana ia boleh dilaksanakan kerana perlu mendapat mandat yang serupa daripada kerajaan baru. Dan bolehkah Yang Berhormat menyatakan undang-undang yang perlu dipinda supaya kita dapat mematuhi itu CPTPP, khususnya tempoh masa atau itu jadual bila ia boleh dilaksanakan dengan seluruh dunia. Kerana kalau perlu pindaan kepada perundangan, tentu ia akan makan masa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Speaker dan Yang Berhormat Bagan. Beliau concern, prihatin apakah perjanjian ini dapat dilaksanakan oleh kerajaan yang akan dibentuk selepas pilihan raya umum yang akan datang. Saya yakin kerajaan yang akan dibentuk selepas PRU yang ke-15 ini adalah Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kita akan teruskan usaha-usaha ini, ya. Sebab itu saya minta supaya usaha untuk membubarkan parlimen ini tidak dijalankan sekarang. Kita masih steady anak jantan. Kita biarlah saya jawab dulu, okey? Sebab oleh kerana kita lihat walaupun indicators ekonomi semakin baik, Tan Sri Speaker, tapi kita perlukan sedikit masa lagi supaya proses pemulihan ekonomi ini dapat benar-benar memberikan kesan yang positif kepada rakyat. Namun sekiranya pilihan raya diadakan dan parlimen dibubarkan, saya percaya ini adalah perjanjian yang memberi manfaat kepada negara dan rakyat. Mana juga kerajaan yang dibentuk selepas ini, saya yakin kerajaan itu akan bertanggungjawab kepada rakyat dan negara. Dan inilah yang kita tegaskan bahawa perjanjian ini
untuk satu tempoh yang panjang dapat menghadapi cabaran-cabaran ekonomi semasa. Dan saya harap Yang Berhormat Bagan dapat bersama-sama dengan kami untuk memastikan agenda ekonomi negara ini dapat diteruskan demi negara. Untuk pertanyaan Yang Berhormat Bahagian tentang pindaan undang-undang yang diperlukan, sukacita saya memaklumkan segala pindaan undang-undang berkaitan dengan perjanjian CPTPP telah pun selesai. Kita telah meminda 11 pindaan undang-undang untuk memastikan Malaysia memenuhi obligasi CPTPP dan juga menguatkuasakan perjanjian ini. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih. Tan Sri Speaker, can I just Maaf. 3 Satu soalan soalan. je.